Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton di luar sana. Nama saya Muhammad Syafiq Syarifuddin bin Muhammad Arif selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 6 iaitu Syarikat di Zelera. Tugasan ini telah diberi oleh dan dibimbing oleh Puan Masni binti Muhammad Nur dalam subjek UW 00302 Asas Pembudayaan Keusahawanan bagi semester 1 2024 atau 2025. Sebelum saya meneruskan kepada pembentangan kita, saya izinkan saya bagi memberi moto syarikat kami kepada penonton semua. Moto kami ialah di sini setiap rasa ada cerita. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Hello, nama saya Sangkri Lechmanan dari H36 dan ini adalah carta organisasi kumpulan kami. Pertama kita ada Syafiq sebagai Ketua Pegawai Eksekutif dan seterusnya Zoe sebagai Naib Ketua Pegawai Eksekutif kami. Dan ini saya sebagai Pengurus Kewangan, seterusnya Shirley sebagai Pengurus Pemasaran. Ini Yuli pengurus jualan kami dan Melvina sebagai pengurus pembungkusan kami. Ini Nat sebagai pengurus logistik dan Ashikin adalah pengurus perkhidmatan makanan kami dan juga Khairuddin sebagai penolong pengurus perkhidmatan makanan. Akhirnya Wanisa sebagai pengurus perkhidmatan pelanggan kami. Hai, nama saya Khairuddin bin Hasanuddin. Hari ini saya akan membentangkan perkara tentang jenis Fractum. Yang pertama, pengambilan order, yaitu pelanggan membuat pesanan melalui telepon, aplikasi atau laman web. Yang kedua adalah tempahan, di mana penjual mengesahkan pesanan dan menyediakan produk yang ditempa oleh pelanggan. Yang ketiga adalah penghantaran secara COD, yang mana produk dihantar oleh penjual pada pelanggan dan pelanggan membayar secara tunai. Jenis industri yang pertama melibatkan makanan dan minuman. Industri ini melibatkan firma yang menghasilkan dan mengedarkan makanan serta minuman kepada pelanggan. Yang kedua, snack dan manisan. Industri ini memberi fokus kepada makanan yang mudah dimakan dan biasanya dimakan secara makanan ringan. Jenis produk yang dihasilkan ialah yang pertama miso tom yum bersama ayam goreng. Yang kedua mini waffle yang berbagai perisa seperti strawberry, coklat dan kacang. Syarikat di Zelera menggunakan dua kaidah promosi, yaitu promosi digital dan promosi tradisional. Kaidah digital menggunakan platform seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan produk secara meluas. Kaidah tradisional pula melibatkan promosi secara lisan dan melalui gerak kampus seperti Expo Asas Pemberdayaan Keusahawanan. Syarikat kami menggabungkan kedua-dua kaidah ini untuk menarik perhatian pelajar di Universiti Malaysia Sabah bagi meningkatkan keberkesanan promosi dengan video dan gambar. Kita meneruskan punya pembentangan ini kepada pencapaian perniagaan bagi syarikat di Zelera. Yang pertama yaitu fokus kepada pelanggan. Kami menyediakan produk yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Yang kedua, pertumbuhan perniagaan, yaitu memastikan daya saing dalam pasaran kawasan UMS. Dan yang ketiga, kejayaan promosi. Kami mempromosi produk secara langsung ataupun kita kenali sebagai live melalui aplikasi Facebook atau Instagram bagi menarik perhatian pelanggan dalam atau luar UMS. Yang keempat, peningkatan jualan dan keuntungan. Kami mendapat sambutan positif daripada warga UMS dan orang awam. Dan yang terakhir yaitu kelima, ya penglibatan community. Syarikat kami membina hubungan dengan pelanggan luar atau dalam UMS melalui sosial media. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya pencapaian keuangan bagi kumpulan ini yang bermula dari tarikh 2 hari bulan 12
sebanyak 200 untuk permulaan, yaitu hasil daripada pungutan daripada ahli kumpulan, dan sebanyak 200 digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk jualan. Seterusnya secara keseluruhannya jumlah jualan, total jualan adalah sebanyak 234 untuk sepanjang kursus ini. Terima kasih. Kami mendapati bahawa jualan tahunan kami adalah bernilai sebanyak RM486 dengan jualan secara berkumpulan adalah RM400 dan secara individu adalah RM86. Manakala perbelanjaan tahunan kami adalah RM240, secara berkumpulan adalah RM200 dan secara individu adalah RM40. Dengan maklumat ini kami mendapati bahawa keuntungan kami secara berkumpulan adalah RM200 dan secara individu adalah RM46. Dengan ini jumlah keuntungan secara keseluruhan adalah RM246. Berikut adalah cabaran yang dihadapi oleh kumpulan kami sepanjang menjalankan perniagaan bagi semester ini. Cabaran yang pertama kami hadapi ialah kesukaran mendapatkan kenderaan untuk membeli bahan mentah. Ini menyebabkan kami tidak dapat membeli bahan dalam kuantiti yang mencukupi, sekaligus meningkatkan kos operasi dan menjejaskan kecekapan kumpulan kami. Cabaran kedua ialah persaingan produk premium daripada kumpulan lain. Mereka turut menawarkan produk seperti kerabu Maggi dan oden. Pilihan yang banyak ini menyebabkan sambutan terhadap produk kami miso tom yum menjadi berkurangan. Cabaran ketiga ialah kekurangan peralatan penting seperti dapur memasak, waffle maker dan peti sejuk. Hal ini menyukarkan penyediaan bahan mentah, terutamanya bahan basah seperti ayam dalam kuantiti yang besar. Cabaran yang terakhir ialah kekangan masa untuk berjual. Masa yang terhad menyebabkan kami tidak dapat menjalankan aktiviti jualan dengan kerap dan tidak mencapai sasaran hasil jualan yang telah ditetapkan. Saya akan membentangkan bagian penyelesaian cabaran yang kami hadapi semasa menjual. Cabaran yang pertama adalah cabaran dalam mendapatkan kendaraan untuk membeli bahan produk. Jadi penyelesaian yang kami pilih ialah untuk menyewa kendaraan bagi memastikan kos dapat dikawal dan proses pembelian bahan berjalan dengan lancar. Penyelesaian untuk cabaran persaingan produk proses pembelian terhadap kumpulan lain adalah kami mengambil langkah penyelesaian. Kami mencipta keunikan dalam produk dengan menawarkan variasi, rasa ataupun pilihan yang lebih istimewa. Contohnya kami memperkenalkan diri sebelumnya dengan buah khas dan bahan-bahan eksklusif yang membezakan daripada pesaing. Penyelesaian cabaran bagi ketiga yaitu kekurangan peralatan memasak untuk menyediakan produk, yaitu kami mengambil langkah penyelesaian. Oleh kerana kami menggunakan peralatan yang sedia ada dan kecil dan memerlukan masa yang panjang untuk memasak. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk meminjam peralatan yang lebih besar daripada rakan-rakan dan PT yang mempunyai kelengkapan memasak yang diperlukan. Kami juga meminta bantuan daripada pihak PT untuk menyimpan bahan mentah dan meminjam peralatan memasak yang lebih sesuai bagi memudahkan proses penyediaan produk dari rakan-rakan. Penyelesaian cabaran keempat ialah kekangan masa untuk mencapai target hasil jualan. Jadi penyelesaian kami di sini adalah kumpulan kami merancang untuk menjual pada waktu yang lebih strategis di hujung minggu. Ini membolehkan kami mencapai sasaran hasil jualan dengan lebih efektif. Saya Nazliatu dan saya akan membentangkan bahagian cadangan dan rekomendasi. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki dan mempertingkatkan prestasi perniagaan kami di masa hadapan. Yang pertama adalah kami perlu memperbaiki perancangan logistik dalam urusan bahan mentah ini bagi memastikan bekalan bahan mentah tiba tepat pada masanya tanpa sebarang gangguan. Yang kedua adalah memperkuat strategi pemasaran kami. Hal ini bagi membantu menarik perhatian pelanggan baru dan mengukuhkan kedudukan kami dalam pemasaran. Yang ketiga adalah menghadapi kekurangan peralatan. Kami perlu mempertimbangkan untuk melabur dalam peralatan memasak yang lebih efisien dan sesuai dengan keperluan perniagaan kami. Hal ini bagi mengelakkan kekurangan peralatan yang boleh melambatkan proses penyediaan produk. Akhir sekali, untuk mengatasi kekurangan masa ataupun kekangan masa, kami boleh mengatur jadual operasi yang lebih fleksibel dan menyelaraskan waktu jualan dengan lebih baik. Hal ini bagi memastikan perniagaan berjalan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Sekian, terima kasih.